Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 15 April. Jenazah Allahyarhamah Tuh Puan Hajah Norkiah, isteri kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-6, Tun Abang Muhammad Salahuddin Abang Baring, selamat disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang kira-kira pukul 6.13 petang semalam. Allahyarhamah Tuh Puan Hajah Norkiah menghembuskan nafas terakhir kira-kira pukul 12.02 tengah hari semalam kerana komplikasi selepas mengalami strok dan pendarahan di bahagian otak pada 3 April lalu. Jenazah sebelum itu dibawa ke kediamannya di Kampung Temenggung, Matang sebelum dibawa ke Tanah Perkuburan Islam Semariang. Bacaan talqin disempurnakan oleh Imam Besar Negeri Sarawak, Datuk Haji Mustabak Kamal Haji Ahmad Fauzi. Allahyarhamah berusia 72 tahun, merupakan pesara kerajaan, mendirikan rumah tangga pada tahun 1999 bersama Tun Abang Muhammad Salahuddin 99 tahun. Pada tahun 2017, Allahyarhamah mendahului senarai tokoh wanita menerima anugerah bersempena sambutan Hari Wanita 2017. Penganugerahan itu bagi menghargai sumbangan dan peranan Allahyarhamah Tuh Puan Norkiah memartabatkan wanita negeri ini menerusi jawatan yang digalasnya, termasuk sebagai penaung beberapa persatuan dan pertubuhan. Allahyarhamah juga giat menyertai bidang kesukarelawan, termasuklah program di Rumah Kebajikan Kanak-kanak, Rumah Orang Tua dan organisasi kebajikan lain. Anugerah lain yang pernah diperoleh Allahyarhamah sebelum ini termasuklah Dr. Kehormat dalam ijazah sarjana muda kemanusiaan dari Universiti Victoria, Switzerland, serta peringkat cemerlang delima emas Datuk Petinggi Bintang Kenyalang DPBK. Kami di RTM Sarawak mengucapkan salam takziah kepada keluarga Tun Abang Muhammad Salahuddin Abang Baring atas pemergian isteri tercinta Allahyarhamah Tuh Puan Hajah Norkiah. Kita ke perkembangan COVID-19. Setakat ini, jumlah kes positif di Sarawak meningkat kepada 21,448 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media memaklumkan jumlah kes positif meningkat selepas penambahan sebanyak 489 kes baru semalam. Daripada jumlah itu, daerah Kuching mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu sebanyak 99 kes, diikuti Sri Aman 76 kes, Sibu 75 kes, Miri 50 kes, Bintulu 48 kes, Beluru 32 kes dan Semerahan 25 kes. Sementara Sarike merekodkan 17 kes, Kapit dan Mukah 9 kes, Belaga dan Meradong masing-masing 8 kes, Serian 7 kes, Seratok 6 kes, Subis dan Marudi 5 kes, Bau 3 kes, Julau dan Matu dengan 2 kes, manakala Lubuk Antu, Pakan dan Kabong masing-masing 1 kes. JPBN juga memaklumkan punca utama peningkatan kes semalam adalah melibatkan kluster Tembok Sri Aman dan kluster Jalan Puncak Borneo. Berdasarkan penambahan kes itu, sebanyak 47 kes positif melibatkan kluster Jalan Puncak Borneo terbabit adalah kontak rapat yang telah dikuarantin dan tiada bukti penyebaran kepada masyarakat setempat. Manakala kes di kluster Tembok Sri Aman melibatkan 76 kes baru. Kluster ini terkawal di dalam penjara dan semua langkah yang diperlukan telah diambil untuk mencegah penyebaran. Dalam pada itu, satu kluster baru diisytiharkan semalam iaitu kluster Jepak di Bintulu. Ia menjadikan jumlah kluster yang masih aktif di negeri ini adalah sebanyak 49 kluster. Sementara itu, dalam perkembangan yang sama, jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 juga meningkat kepada seramai 133 orang apabila 5 kes kematian baru semalam dilaporkan di negeri ini. Kes kematian ke-129 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 55 tahun yang telah dirujuk ke Hospital Sarike. Kes kematian ke-130 pula melibatkan seorang perempuan warga tempatan berumur 77 tahun yang telah dirujuk ke Hospital Umum Sarawak. Manakala kes kematian ke-131 juga melibatkan perempuan warga tempatan berumur 77 tahun
telah dimasukkan ke Hospital Sarike dan telah dirujuk ke Hospital Sibu. Seterusnya, kes ke-132 dan 133 masing-masing melibatkan lelaki warga tempatan berumur 78 tahun dan 59 tahun. Kedua-dua mereka telah mendapatkan rawatan di Hospital Bintulu. Dalam perkembangan lain, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di Kampung Binyu Lama di Kuching telah ditamatkan semalam. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri juga memaklumkan bahawa pihaknya tidak pernah melantik mana-mana ejen untuk membantu bagi permohonan kemasukan ke negeri ini melalui aplikasi Enter Sarawak. Mereka yang membuat pengakuan bahawa bekerja sebagai salah seorang daripada ahli JPBN untuk mengisi borang permohonan serta membuat kelulusan melalui aplikasi Enter Sarawak akan diambil tindakan tegas. 6 individu warga tempatan terdiri daripada seorang wanita dan 5 orang lelaki berumur lingkungan 20 hingga 28 tahun dikenakan kompaun kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching Superintendent Merbin Lisa menerusi kenyataan media memaklumkan 6 individu terbabit ditahan di sebuah premis yang terletak di Paradise Kuching. Tindakan kompaun dikenakan kerana melakukan kesalahan Peraturan 18 di bawah Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan, Kawalan Pergerakan Bersyarat nombor 4/2021 kerana gagal menjaga penjarakan fizikal semasa berada di dalam premis. Menurut Superintendent Merbin Lisa lagi, pihak polis sentiasa menjalankan amanah penguatkuasaan undang-undang dengan adil dan profesional khususnya dalam usaha untuk mengawal dan mencegah penularan wabak COVID-19 melalui tindakan penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Justeru beliau menasihati orang awam supaya sentiasa peka dan mematuhi SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara untuk mengelak diri daripada dijangkiti dan dikenakan tindakan undang-undang. Beliau juga menyeru orang awam khususnya pengusaha premis dan pelanggan sentiasa mematuhi saranan kerajaan agar pihak penguatkuasa dan masyarakat keseluruhannya berganding bahu dan bersama bagi memutuskan rantaian penularan COVID-19. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menyeru usahawan wanita atau golongan wanita yang bekerja sendiri khususnya di Sarawak untuk berdaftar bagi mendapatkan sosial pekerjaan sendiri SPS Prihatin Wanita. Ketua Eksekutif Perkeso Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, setakat ini di Sarawak hanya 9 orang wanita yang telah berdaftar di bawah skim itu daripada lebih 100 pendaftaran melibatkan seluruh negara. Saya minta seluruh wanita di negeri Sarawak yang bekerja sendiri ambillah peluang untuk mendaftar di mana 70% daripada caruman akan dicarum oleh kerajaan dan 30% sahaja yang dicarum oleh mereka. Jelasnya, SPS Prihatin Wanita ini diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah pakej Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi Pemerkasa serta berkuat kuasa pada 1 April hingga 31 Disember ini dengan peruntukan 10 juta ringgit. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman juga menyeru orang bekerja sendiri di Sarawak tampil mendaftar dan mencarum skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS bagi mendapatkan perlindungan diri dan keluarga sekiranya berlaku perkara tidak diingini. Sejak SKSPS diperkenalkan tahun 2017, setakat 9 April ini, seramai 5,317 orang bekerja sendiri di negeri ini telah berdaftar. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan penyerahan sijil penghargaan kepada 3 pencarum orang bekerja sendiri di Wisma Perkeso Kuching bersempena dengan sambutan Jubli Emas Perkeso tahun ini.
Sementara itu, dua penerima iaitu Lee Koi Jun dan Kiu Siap Yu diberi penghargaan sebagai pencarum pertama skim pekerjaan sendiri bagi tahun 2017 serta 2018, manakala Yo Yan Si sebagai pencarum pertama SPS Prihatin Wanita. It does pay less, and then I have some coverage if got some accident happen. So I feel that the government is giving us a very how do you say, help us very much. Although I'm just a farmer, a small farmers, part-time farmers, but I also can receive help from the government. Feel senang loh, gembira saja. Ada macam ada lindung insurans sendiri lah. Dia punya harga pun tinggi juga. Sementara itu, dalam perkembangan sama, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sarawak telah menerima sebanyak 879 permohonan untuk mendapatkan permohonan di bawah skim insuran pekerjaan SIP setakat ini sejak Januari lalu. Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed memaklumkan daripada jumlah itu 553 telah diproses dan diluluskan dengan 3.91 juta ringgit dibayar kepada mereka yang hilang pekerjaan. Jelasnya lagi, kadar pengangguran di Sarawak setakat ini juga dilihat semakin baik apabila 11,851 yang hilang pekerjaan berjaya mendapatkan pekerjaan menerusi program My Future Job Perkeso bermula tahun lepas. Beliau menyatakannya demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan penyerahan sijil penghargaan kepada 3 pencarum orang bekerja sendiri bersempena dengan sambutan Jubli Emas Perkeso tahun ini di Kuching. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Kekalkan disiplin dan patuhi SOP dalam usaha kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saya Vanessa Mering, sehingga berjumpa lagi.